Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar anak-anak? Kaifa halukum jami'an? Hari ini hari Selasa 26 hari bulan Januari 2021 bersamaan 13 Jamadil Akhir 1442 Hijrah. Kita akan meneruskan pembelajaran daripada rumah di musim PKP ini. Baik, Ustazah doakan semoga anak-anak semua berada dalam keadaan sihat, dimudahkan oleh Allah dan terus bersemangat untuk belajar. Kita mulakan dengan membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa bijahi khatimil mursalin. Allahumma iftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. Baik, anak-anak tahun 4 yang Ustazah doakan semoga kita semua berada dalam lindungan, rahmat dan juga redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan belajar 1 jam pertama subjek pendidikan Islam dalam bidang Al-Quran. Kemudian kita akan meneruskan pembelajaran pada jam yang kedua pendidikan Islam juga bagi bidang Jawi. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada tajuk Jawi, kita bagi tumpuan kepada bidang Al-Quran. Okey, Ustazah nak anak-anak semua bersedia dengan beberapa perkara. Pertama, buku pendidikan Islam iaitu buku teks pendidikan Islam tahun 4 yang anak-anak sudah pun dapat daripada pihak sekolah pada minggu yang lepas. Ya, ada semua kan? Okey, jika ada, bersedia bersama anak-anak buku teks pendidikan Islam ya. Ini dia, buku teks pendidikan Islam tahun 4. Okey, bagus. Ustazah nak juga ada bersama dengan anak-anak buku tulis pendidikan Islam. Tiada buku tulis? Tidak mengapa. Ambil sahaja buku tulis pada tahun yang lepas. Ustazah pasti ada di kalangan anak-anak masih menyimpan buku tulis pendidikan Islam tahun 3. Ya? Jika tiada, jangan sedih. Anak-anak boleh gunakan apa sahaja buku tulis yang bergaris 2. Tak kiralah buku tulis itu dia mula daripada kanan ataupun mula daripada kiri muka hadapannya. Tidak mengapa, jangan risau. Anak-anak boleh juga pakainya untuk kerja ataupun madah pendidikan Islam tahun 4 pada tahun ini. Kita tidak nak membazir, kita teruskan sahaja penggunaan buku yang ada. Jika ada buku kosong, gunakan buku kosong. Jika tidak ada, gunakan sahaja buku pendidikan Islam tahun 3 tahun 2020. Okey, baik. Anak-anak yang mulia, Ustazah akan mengajar pada hari ini tajuk pendidikan Islam bagi bidang bagi tajuk dalam unit 1 bagi tajuk membaca surah At-Takatsur. Baik, anak-anak boleh membuka buku teks kalian di muka surat 2. Ya, sama dengan apa yang Ustazah tunjuk dekat skrin di hadapan. Membaca surah At-Takatsur di muka surat 2. Baik, bersedia? Anak-anak boleh sama-sama dengan Ustazah membaca surah At-Takatsur ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta
zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul Azim. Baik. Itu adalah bacaan keseluruhan yang anak-anak perlu dengar, teliti cara ustazah membacanya, makhraj huruf yang ustazah sebut dan anak-anak perlu mencuba dan terus mencuba membaca surah At-Takatsur ini mengikut bacaan yang sama dengan ustazah baca. Okey, baik. Di sini ustazah ingin tekankan beberapa perkara. Ya, cuba perhatikan di skrin anak-anak. Ya, di dalam buku teks pun ada. Pada nota di bawah surah At-Takatsur ini terdapat beberapa hukum tajwid yang perlu dititik beratkan. Ia berkaitan dengan tajwid dan juga makhraj huruf kita sewaktu kita membaca surah ini. Ya. Surah ini dia perlu diperbetulkan bacaan dulu. Baru kita masuk kepada step yang berikutnya iaitu menghafaz. Okey. Ustazah ulang lagi. Alhaakumut takatsur. Alha. Baik, di situ adalah huruf ha simpul, bukan huruf ha pedas. Ya, kalau bahasa Melayunya kita guna begitulah. Ha simpul. Kalau anak-anak tengok ya di skrin itu hanya ha simpul ya. Ha huruf ha bulat ya. Alhaakumut takatsur. Okey. Nampak tak nota di bawah surah tersebut yang ada tanda kotak ataupun box yang berwarna purple. Huruf ra dibaca dengan tebal. Okey, kenapa huruf ra dibaca dengan tebal? Kerana sebelum huruf ra itu huruf tha-nya berbaris di hadapan. Maka kita kena baca dengan tebal. Alhaakumut takatsur. Dia matinya begitu. Sur. Dia tak boleh sur. Itu nipis. Okey, baik. Ustazah nak anak-anak ulang membacanya sambil mendengar ustazah sebut, betulkan bacaan dan makhraj huruf itu dengan tepat secara sendiri. Okey. Ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Okey, baik. Tadi kita baca huruf ra dengan tebal. At-takatsur. Tadi kita baca huruf tha dengan huruf ra dengan bacaan tebal. Alhaakumut takatsur. Okey. Kemudian beralih pada ayat yang kedua, hatta zur. Dia tak boleh zur, tak boleh. Zur, matikan dia. Dan itu juga dibaca dengan tebal. Zurtumul maqabir. Yang ini dibaca dengan nipis. Bir, dia seperti kita nak senyum bila kita nak landing, kita nak wakafkan dia. Bir, maknanya huruf ba baris di bawah sebelum huruf ra, maka harus dibaca dengan bacaan nipis huruf ra-nya. Berbeza dengan huruf ra pada kalimah zur dan juga pada kalimah thur kena baca dengan tebal kerana tanda sebelum huruf ra itu, huruf sebelum ra itu bertanda dhammah, baris hadapan. Faham ya? Alhaakumut takatsur. Tebal. Hatta zurtumul maqabir. Dia macam tu perbezaan dia ya. Okey, kita terus lagi. Nota yang berikutnya iaitu nota yang mempunyai petak berwarna hijau.
Nampak di bawah itu petak berwarna hijau. Nun syaddah, mim syaddah haruslah ataupun wajiblah didengung dengan kadar 2 harakat. Okey, di mana anak-anak jumpa perkataan ataupun huruf yang bertanda nun syaddah ataupun mim syaddah? Okey, anak-anak boleh menjawab walaupun Ustazah tak dengar, tapi boleh menjawab sebagai tanda faham dan sebagai tanda respon. Okey, kita tengok pada ayat yang keempat. Ya, ayat yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun. Dia kena landingnya begitu, waqafnya begitu. Lamun. Nampak tak warna huruf waw itu berwarna orange ataupun jingga. Okey, nota di sini dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat. Okey, anak-anak perhatikan petak yang berwarna orange dan juga huruf-huruf yang berwarna orange. Kesemuanya harus dibaca. Ada 3 pilihan bacaan. Sama ada dibaca dengan kadar 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Ya? Dan apabila anak-anak bertemu dengan huruf mim syaddah ataupun nun syaddah, haruslah didengung dengan kadar 2 harakat. Ya? Ustazah baca ya. Kalla sawfa ta'lamun. Ustazah nak ambil 2 harakat. Thumma, 2 harakat. Thumma kalla sawfa ta'lamun. 2 harakat juga. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. 2 harakat. La tarawun. 2 harakat. La tarawunnal jahim. 2 harakat. Thumma. 2 harakat. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. 2 harakat. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik. Faham? Huruf mim syaddah dan nun syaddah wajiblah didengung dengan kadar 2 harakat. Manakala mat asli di belakang, bila kita nak waqafkan dia yang ada tanda waw dan ya pada setiap akhir ayat-ayat tadi, hendaklah kita boleh buat pilihan. Sama ada kita nak berhenti dengan kadar 2 harakat. Kalau kita mulakan di ayat yang ketiga, kita berhenti 2 harakat. Ayat 4, ayat ke-5, ayat ke-6 hinggalah ayat ke-8 pun kita kena berhenti dengan kadar 2 harakat. Tetapi jika kita pilih 4, kita kena berhenti di setiap kali waqaf itu 4 harakat. Dia tak boleh kat sini kita nak berhenti 2. Dekat ayat ke-4 kita nak panjangkan dia jadi 4. Contoh kita baca begini. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dia tak boleh. Jadi hukum itu berterabur. Bacaan kita tidak cantik. Dia tak salah, tapi nampak seperti kita tidak belajar. Dia tidak tepat. Bacaannya tidak tepat. Perlu banyak diperbaiki. Kalau kita nak 6 harakat, semua kita kena berhenti dengan 6 harakat. Contoh begini. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Begitu. Maknanya kita perlu membuat pilihan. Sama ada kita hendak waqaf pada kadar 2, 4 atau 6
di setiap kali mad asli ataupun waqaf akhir setiap ayat di dalam surah At-Takatsur ataupun di mana-mana surah yang memiliki hukum yang sama. Baik, Ustazah kira untuk pelajaran kali ini itu sahaja. Anak-anak perlu mengulang dan mengulang bacaan tersebut mengikut ulangan dan bacaan yang sama seperti Ustazah ajarkan ini. Mudah-mudahan anak-anak akan memperolehi ganjaran pahala yang berlipat kali ganda dan diberikan kefasihan lidah yang tidak berbelah bagi lagi. InsyaAllah kita akan bertemu jika Allah mengizinkan nanti. Baik, seterusnya anak-anak perlulah membaca arahan yang akan Ustazah beri di dalam Telegram Al-Quran bersama dengan Ustazah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.